Selamat sejahtera kepada Tuan Rahim. Saya Vinodini Shanmugam dan rakan sekumpulan saya Kitiga Kalidasan Chandramati Morgan akan membentangkan tentang cabaran hubungan etnik dalam pemupukan integrasi nasional. Cabaran ni boleh dilihat daripada beberapa segi. Yang pertamanya adalah politik, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah ekonomi dan akhirnya adalah globalisasi. Saya Vinodini Shanmugam akan membentangkan politik dengan sosial. Kitiga Kalidasan akan membentangkan tentang isu ekonomi dan akhirnya Chandramati akan membentangkan tentang isu globalisasi. Yang pertamanya adalah cabaran politik. Dalam cabaran politik ini kita akan lihat secara umumnya politik perkauman. Politik perkauman ni menimbulkan rasa puas hati dan mengukuhkan semangat sesuatu kaum. Ia juga menyebabkan penyuaraan terhadap kepentingan etnik tertentu dibuat tanpa mengambil kira kepentingan sesuatu pihak. Seterusnya, kewujudan pelbagai parti politik telah memperkukuh identiti bagi sesuatu etnik dan menimbulkan syak wasangka kepada etnik yang lain. Ketiganya, isu seperti bahasa, kebudayaan, pendidikan, agama dan lain-lain menjadi cabaran dalam mengukuhkan hubungan etnik dalam pelbagai masyarakat di Malaysia. Seterusnya, kepimpinan yang berintegriti, beraccountability, dinamik serta menjalankan keadilan dalam pentadbiran telah diwujudkan dan juga perlu diwujudkan untuk pada masa hadapan. Seterusnya, setiap kaum di Malaysia diwakili oleh parti politik masing-masing. Oleh itu, menyuara, menjaga serta memperjuangkan kepentingan dan kelangsungan kaum masing-masing telah dilakukan oleh kaum masing-masing. Yang ketiga, sukar menerima pemimpin dari kaum lain dan juga mengukuhkan semangat perkauman yang menebal. Ini adalah isu politik yang telah berlaku. Seterusnya, cabaran dari segi sosial. Dalam cabaran sosial ni kita boleh lihat 4 aspek, iaitu pemisahan fizikal, sistem pendidikan yang berasingan, polarisasi dalam kalangan pelajar dan juga kontrak sosial. Yang pertamanya, pemisahan fizikal. Ini menerangkan tentang akibat dasar pecah Perintah British dan juga merengangkan hubungan dan menyukarkan interaksi antara satu kaum dengan satu kaum yang lain. Yang ketiga, memperkuatkuasakan perasaan kekitaan dan etnosentrisme. Sistem pendidikan yang berasingan menerangkan setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Contohnya, sistem prasekolah yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda menyebabkan interaksi berkisar di kalangan etnik mereka. Yang ketiga, polarisasi dalam kalangan pelajar iaitu keterasingan di peringkat sekolah rendah, kerenggangan di sekolah menengah serta institut pengajian tinggi menyukarkan proses hubungan etnik di Malaysia. Yang akhir sekali adalah kontrak sosial, iaitu menjadi asas dalam pembinaan masyarakat Malaysia sering kali dipertingkatkan. Ini adalah cabaran-cabaran yang masyarakat dilalui dari segi sosial. Seterusnya, cabaran ekonomi akan dibentangkan oleh Kitiga Kalidasan. Selamat sejahtera kepada semua. Saya Kitiga Kalidasan akan membentangkan cabaran ekonomi. Cabaran dari aspek ekonomi yang mempunyai dua ciri iaitu dominasi sektor ekonomi dan perbezaan pekerjaan. Dominasi sektor ekonomi wujudnya jurang pendapatan antara setiap etnik dan penguasaan ekonomi yang berbeza. Tiap-tiap etnik berusaha untuk mendapatkan hak dan keuntungan yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi dan peluang ekonomi yang wujud
Hal ini akan mewujudkan ketidakseimbangan dan persaingan berlaku dalam masyarakat menyebabkan setiap kaum saling memburuhi satu sama lain. Dari segi perbezaan pekerjaan, pula perbezaan dalam bidang ekonomi telah menimbulkan persaingan dan ketidakpuasaan dalam kalangan etnik tertentu. Etnik Melayu menguasai sektor pertanian yang memerlukan banyak tenaga sumber manusia dan berteknologi rendah. Etnik Cina pula menguasai sektor yang lebih maju seperti perniagaan, perdagangan dan menggunakan teknologi moden. Etnik India terlibat dengan aktiviti perladangan di estet getah dan kelapa sawit. Hal ini akan mewujudkan jurang pendapatan yang ketara dalam kalangan etnik. Masing-masing cuba bersaing mendapatkan had dan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, jurang ekonomi juga menghalang interaksi yang lebih kerap sesama etnik serta interaksi hanya berlaku di kalangan etnik yang sama. Itu saja. Seterusnya, Chandramani Morgan akan membentangkan tentang globalisasi. Selamat sejahtera, saya Chandramani Morgan akan menjelaskan tentang cabaran globalisasi. Yang mula-mulanya kita akan melihat definisi globalisasi. Lepas tu kita akan melihat cabaran. Yang pertama sekali, menurut Dewan edisi keempat 2005, globalisasi mendefinisikan sebagai proses yang membolehkan sesuatu aktiviti seperti ekonomi, kebudayaan dan sebagainya disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa, terutamanya dengan adanya kemudahan sistem komunikasi. Yang seterusnya, kita akan melihat cabaran globalisasi. Proses globalisasi berasaskan daripada gagasan ekonomi dan juga politik barat. Sejagat merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh setiap rakyat Malaysia. Melalui penjajahan mereka membawa pemikiran tamadun mereka lebih tinggi dan juga bangsa lain kurang bertamadun. Mereka akan meningkatkan kekuasaan mereka dalam globalisasi ini. Seterusnya membawa masuk pengaruh dari segi ideologi, budaya Indonesia dan juga nilai negatif, ekonomi bebas, sains dan juga teknologi yang memusnahkan dan juga sistem politik yang dianggap terbaik bagi semua manusia. Seterusnya, Barat juga mengekspor segala macam keburukan yang merosakkan negara dan juga alam sekitar, budaya hiburan dan juga eksploitasikan sumber manusia dan juga bahan mentah. Malaysia tidak terkeluar daripada pengaruh ini kerana arus pembaratan dan juga globalisasi terlalu mendesak serta faktor perubah budaya yang amat kuat dan juga pantas. Gejala ini mengakibatkan lenyapnya nilai luhur dan juga pemikiran barat diterima secara halus ke dalam masyarakat di negara Malaysia. Itu sahaja cabaran globalisasi. Sekian, terima kasih.